Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat kuis ataupun soalan-soalan kuis yang mana kita akan mendapatkan jawapan menerusi radio button selection dan juga markah, ya, markah melalui skor. Okey, baik. Yang pertama sekali adalah kita siapkan dulu soalan kuis kita. Katakanlah soalan kita. Okey, katakan ini adalah soalannya. Apakah gelaran bagi Tunku Abdul Rahman Putra, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj? Okey, katakanlah kita masukkan radio button. Okey, dekat komponen. So dekat ni kita ambil 4 radio button. 1 2 3 4, ya. 4 radio button. Okey, dan namakan radio button tersebut sebagai, okey, klik setiap satu. Sorry. Klik setiap satu ni ke properties. So instant name dia adalah RB1, RB2, RB3 dan RB4. Okey, untuk ini kita perlu susun. Okey, kita kata align. Okey, jalan di sini lah. Okey. Ada jarak. Oh, sorry. Okey, baik. Sini, ya. Okey, baik. Katakanlah macam tu. So, ini adalah radio button. Kalau kita play setakat ni, control enter. So, kalau kita control enter, okey. Okey, ini saja. Ini adalah control enter kita. Okey, tidak ada apa-apa yang berlaku lah. Okey, baik. So, kita akan besarkan nanti. Jangan bimbang, kita akan besarkan tulisan nanti. So, dekat timeline kita masukkan layer, namakan dia action. Okey, namakan action dan kita akan tulis code di sinilah. Okey, mula-mula sekali kita type macam ni dulu. So, window actions, kita type sini. Okey, kita kata stop dulu. Okey, kita var group 1 merupakan radio button group. Radio button group sama juga dengan new radio button new radio button group, GROUP, new button radio button group untuk soalan 1. Okey, untuk soalan 1, okey, boleh. Okey, so dekat sini kita isytiharkan dia RB1 dot group adalah group kepada group 1. So kita ada 4 button, ada 2 button group ni. So kita copy saja. Okey, enter, enter lagi.
So radio button 2, radio button 3, and then radio button 4. Okay, kita dapat yang ni. Okay, baik. Bila kita dapat macam tu, so bila kita kata control enter, kita nak test control enter dulu. So mungkin kita kena import So okay, undefined method. So kita kena masukkan library, iaitu kita kena import 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 dot control dot radio button. Okay, dan satu lagi adalah import fl control dot radio button button group. Okay, baik. So kalau kita control enter, so sepatutnya kita tak ada masalah apa-apa lah. Okay, tak ada error apa-apa. So kita import saja library tadi. Okay, apakah masuk group tadi? Okay, group ini yang menunjukkan bahawa kesemua RB1, RB2, RB3 dan RB4 ni adalah dalam group yang sama, yang dinamakan group 1 ini. So nanti kita akan buat untuk selection nanti, untuk labeling nanti mudahlah untuk kita dalam group if else nanti yang kita akan buat untuk mencari jawapan yang betul. Okey, baik. So untuk label, sekarang ni kita tak buat apa-apa lagi untuk label. So apa yang perlu kita buat adalah sekarang adalah kita masukkan dulu apakah jawapan dia. RB1, okey, RB1 dot label sama dengan, katakanlah jawapan dia adalah bukan jawapan, katakanlah dia mengandungi berapa kemerdekaan berapa kemerdekaan. Okey, baik. Okey, yang lain pun sama juga, Ctrl C and then Ctrl V Ctrl V. Okey, jap. Ctrl V and then Ctrl V. Okey, ubahkan nilai RB2, RB3, RB4. Kita type kat sini. Okey, berapa pemodenan, berapa pertanian, berapa mertuaku. Okey, baik. So macam ni. So ini adalah contoh. Ini adalah contoh jawapan. Sama ada jawapan ini betul atau tidak, kita tak tahu lagi. Okey, baik. So bila kita control enter, kita akan tengok di ni tak nampak kecil sangat. So bagaimana kita nak buat supaya tulisan kita ni lebih cantik lah, ataupun lebih besar. So kita kena masukkan text style. So macam mana kita nak text style? Kita tagkan var katakanlah kita kata tag format kita lah, tf tag format kita xt tag format for. Okey, tag format. So bila kita klik tag format, automatic import fresh tag format. Okey, dah ada. Okey, tag format sama juga new tag format tag format. Okey, baik. So macam tu. Okey, so dalam tag ini kita nak buat apa? Okey, kata mungkin kita nak ubah color lah. Okey, tag, so color. Okey, color kita masukkan mungkin warna hijau, boleh tak? Kita juga kosong. Okey, darab kosong ff, so kosong hijau. So warna ni kita boleh test kat sini, kita boleh tahu kat sini. Okay.
pilih color sebenarnya. Sorry, pilih color ni. Contohnya warna hijau ni lah kita kata kan. Warna hijau ni, okay, kat sini. Kalau kita pilih warna hijau ni, ini adalah kod dia. Ini adalah kod yang kita nak. So kita boleh masuk kat sini, copy hack ni, copy saja, copy dan kita masuk kat sini, paste. So ini adalah warna yang kita nak, warna yang kita nak, warna hijau. So apa yang perlu kita buat lagi adalah enter. So kita masukkan tag font. Apakah jenis font yang kita nak sebenarnya adalah kita type macam ni, tag font. Mungkin kita nak pakai sama juga Calibri, contohlah Calibri. Okay. So lagi kita kata tab size, dot size. Kita besarkan sedikit sebab tadi kita tengok kecil sangat. So, kita tahu 18. Okay. So apa yang kita dah buat macam ni, so kita boleh katakan bahawa okay. RB1 dot set style. Okay. RB1 dot set style sama juga, bukan sama juga, dalam kurungan. Okay. Kita type tag format. Okay. Tag format. Okay. Tag format. Okay. Tag format, comma TF. Okay. So kalau kita buat macam ni, apa jadi? Apa jadi? So kita boleh tengok dengan Ctrl Enter. Okay, sudah nampak tulisan tu dah lain, warna hijau, besar sedikit. So kalau kita nak besarkan lagi, mungkin kita boleh type mungkin sini 25. Dan kita tahu bahawa size kat sini kecil sangat. So kita boleh dekat properties, panjangkan width dia mungkin sampai 250, 255 macam tu. So yang lain pun sama juga. Kita besarkan sedikit, kita tarik dia 250. So 55 macam tu lah. Okay. Dan yang satu lagi, okay, kita tarik lagi. Okay, kita sampai 255. Okay, lebih sikit tak apalah. Okay. Okay, so bila jadi macam tu, so kita balik semula ke timeline dan kita check balik action. So sama saja, kita copy yang ini, Ctrl C. Nampak macam panjang tapi kita paste sebenarnya. Cepat jugalah. Jadi kerja kita menjadi cepat lah. Okay, so RB2, RB3 dan juga RB4. So bila Ctrl Enter, okay, so kita akan tengok bahawa nampaklah sikit nampaklah sedikit kita punya background tu. Okay, kita punya bukan background, tulisan. So bolehlah kita nak baca. Okay, baik. Sekarang bagaimana kita nak tahu adakah jawapan dikira betul ataupun tidak betul? So kita buat lagi, kita buat katakanlah skor kita. Okay, kita boleh tulis skor. Katakanlah di sini skor, pastikan static stat. Kita type sini skor. So SCORE skor. Okay. Mungkin tulisan warna putih. Tulisan warna putih. Dan ini pun sama juga. Okay. So ini warna hitam, ambil warna putih. Okay, baik. Okay, baik. So dekat skor ni, okay, warna hijau. Dekat skor ni tak apalah, nanti kita ubah. So ambil ni text dan kita pastikan tukar kepada dynamic tag.
dekat dynamic tag ni kita masukkan instant name dia. Jangan lupa instant name. Ramai di antara kita lupa nak masukkan instant name sebab dynamic tag ni. So kita kata score txt, score text terpulang kepada awak nak namakan apa, tetapi saya namakan score txt. So dekat sini saya besarkan sikit. Okey, baik. Okey, score. Baik. So satu lagi adalah kita kena masukkan butang submit sebab kita nak tahu adakah jawapan kita ni betul atau tidak. So butang submit butang submit. Okey, dekat sini dekat property dan kita change butang submit ni, dia punya property dia ni. Okey, kita type instant name dia adalah btg submit. Submit ini adalah butang submit. So label dia adalah okay, kita tengok show parameters. Dekat show parameters ada dalam ni, kita type submit. Okay, submit okay, baik. So submit. Okay, baik. So untuk submit ni kita tengok control enter sekali lagi. Bila kita control enter sekali lagi, okay, score dan ini adalah butang submit kita. Okay, baik. Apabila kita nak buat macam ni, so kita nak tahu adakah jawapan kita ni betul atau tidak betul. So kalau betul, dia akan bertambah markah. Dia akan bertambah markah dekat score. Dia akan bertambah markah dekat score sebanyak 2 poin. So bagaimana kita nak buat macam tu? So kita sekali lagi kita pergi dekat action script kita. Kita pergi dekat Windows. Okey, sebelum tu saya score ini duduk dalam apa dalam action kan. So kita buang, bukan duduk dalam action, tapi dia ada layer dia sendiri. Kita namakan score. Okey, score, dan kita klik kat sini, kita cut dulu, dan kita paste ke dalam score ini. So paste in place. So kita dapat balik lokasi. So bukan duduk dalam action lah, bukan duduk di dalam action. Okey, baik. Okey, semua dalam keadaan yang betul. So kita sambung lagi kerja-kerja dalam action tadi. So dekat action kita masukkan variable markah. Okey, bagaimana kita masukkan variable markah? So kita kata kat sini var markah adalah integer. Okey, sama dengan kosong. Okey, markah sama integer sama kosong. And then kita kata satu lagi adalah score tadi score yang kita masukkan tadi, score txt, iaitu instant name dot txt, sama juga dengan markah. Markah ni adalah integer. So bila tag, dia akan menyimpan data ataupun boleh ubah jenis string. So kita kena ubah integer ini kepada string. Sebab tu kita kena tulis dot to string. Okay, dot to string. Okay, baik. So sekarang ni soalan kita akan dikira selepas user klik butang submit. Bila user klik butang submit, barulah komputer akan menentukan adakah jawapan yang dipilih ini betul ataupun tidak. Okey, sekarang kita kena masukkan behavior ataupun action script pada button. So untuk butang submit, okey, butang submit so ni mana instant name dia. Dekat property kita tengok mana, apakah nama instant name butang ni. Butang submit so saya nak ni kan. Mana? Okey, butang submit betul, butang submit. Okey, dekat butang submit ni, butang submit, so kita kata add event listener. Okey, add event listener. Dia mendengar mouse event. Mouse event. Okay, mouse event dot dot click. Bila diklik, dia akan panggil semak markah, function semak markah. Okey, so apa yang semak markah ni buat? Kita tengok sini, function
function semak markah. Okey, function semak markah. Okey, function semak markah akan menerima klik tadi. So untuk mengetahui dia terima klik, dia kena tahu events. Event adalah mouse mouse event. Okey, mouse event. Okey. So function ini function mouse event, so dia akan buat macam ni. Okey. Apa yang akan berlaku? So dalam function ini dalam function semak jawapan, kita boleh tulis if, okey, if group. Ni group 1. Group yang kita tarik tadi. Ini group 1 ni yang mana kita isytiharkan group 1 ni. So if group 1, if group 1 dot selection, dot selection dot label, dot selection dot label sama juga bapa, bapa kemerdekaan. Bapa kemerdekaan. Okey. Baik. Bapa kemerdekaan. So apa jadi? Okey. Kita boleh katakan bahawa markah markah sudah bertambah sama dengan markah tambah 2. Okey. Baik. So kita kena update dekat score tag, score text .text, score tag sama juga markah dot to string. Okey, baik. So markah dot to string. So butang submit ni, apabila ditekan, sudah tekan butang submit, ingat butang submit kena hilangkan butang. Kalau kita tengok sekali so tutup dulu. Kita dah tulis macam ni. So kita tengok. Okey, harap-harap tak ada error. Okey. So bila kita klik bapa kemerdekaan, so kita klik submit. So kita tengok tak ada markah tak ada markah. Okey, kita check balik dekat sini, dekat properties, dekat sini dekat ni. So kita embedded, klik embedded embedded all all. Okey, baik. So kita control enter sekali lagi. Okey, dah ada. Okey, barulah muncul. Dan kita klik di sini dan klik submit. So alhamdulillah 2. Tetapi sekiranya user klik 2 kali, so dia akan bertambah tau. So kita tak nak macam ni. Okey, baik. So macam mana kita nak macam ni? So kita buat kita buat dekat timeline lagi. Dekat action, ubah balik action. So butang submit submit dot visible sama juga false. Okey. Okey, baik. So kita akan buat macam ni. Okey. So kita try control enter. Okey, kita submit. Okey, klik. Bila kita klik submit saja, submit tu hilang. So kita tak boleh klik lah. So inilah caranya kita nak mengelakkan daripada user akan tekan banyak kali menyebabkan skor ini bertambah. So selepas kita akan bersambung dalam video akan datang sekejap lagi, iaitu apabila butang visible hilang, butang next akan muncul di sini untuk pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita jumpa lagi sekejap lagi.